Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to Alice Hauliza channel. Hari ni I nak sharekan dengan korang semua, I nak sharekan dengan you all semua my braces journey. Tapi kan sebab you all tengok gigi I yang sekarang ni, dia dah tak macam betul ke perempuan ni pernah pakai braces? Sekejap I letak gambar ni. Insert. I letak insert sebelum dan bila pakai braces dan selepas. Okay, nanti I ceritakan kejadiannya satu persatu kenapa gigi I dia tak seperti yang diharapkan. Dia tak seperti yang macam betul-betul yang baru buka braces. Okay, ceritanya bermula begini. I start pakai braces tahun 2015, which is masa tu I tengah practical untuk habiskan diploma. And then I memang ada masalah gigi jarang. Gigi I sangat jarang. Dia macam sekarang ni you tengok kan, macam ni dah jarang, okay, dah jarang sikit. Tapi sebelum I pakai braces, level jarang dia macam you boleh letak, macam tengah-tengah ni macam boleh letak papan dua jarang ni. Dia jarang kat sini. And then yang ni adalah sebenarnya taring ke atas. So masa pakai braces tu dia dah turun bawah. And masa pakai braces tu I pakai duit I sendiri, totally duit I sendiri. I pergi buat braces ni dekat klinik dekat Muar. Means my hometown lah masa tu. I tak stay KL tapi I praktikal kat Putrajaya. And then I pergi and doktor check gigi I, dia ambil. Masa tu I consult juga, I pergi a few clinics untuk tengok harga. And then I tengok harga dia macam okay and not bad. And dia kena bayar deposit dia, dan dia seterusnya dia akan bayar setiap bulan. Dia tak ada bayar selepuk. So untuk orang yang pakai braces tu, dia tak bayar selepuk macam tu. And then bila I dah pergi, dia suruh I pakai dia buat apa yang tepung tu. I tak suka benda tu. Dia suruh buat acuan gigi lah, buat acuan gigi I, which is I rasa macam nak termuntah bila buat acuan gigi tu. And then bila dah buat acuan gigi tu, I kena pergi x-ray gigi I. And then bila dah x-ray and so on, bila kita dah serahkan dekat klinik tu, so doktor akan putuskan adakah kita kena cabut gigi atau tidak. Tapi biasanya doktor cakap orang yang kena cabut gigi untuk buat braces tu adalah biasanya keadaan gigi dia berlapis yang memang rapat. Macam gigi I dia ke depan tapi dia jarang. Macam gigi I tak banyak, macam tu dia jarang. And then bermula I decide untuk pakai sebelah atas saja. Okay, I decide untuk pakai sebelah atas saja. And then doktor decide masa tu, doktor kata I tak payah cabut gigi, which is I macam happy gila, tak payah cabut gigi. Macam I takut gila cabut gigi. Tapi tunggu, ingat sampai situ juga tak payah cabut gigi. Okay, macam ni. Bila dah pakai braces sebelah atas tu, maksudnya macam atas je, bawah tak ada. Masa tu gigi bawah I sangat okey dan tersusun. Cuma atas tu nak bagi dia rapat, nak bagi yang ni kat depan tu bagi dia masuk, bagi dia selari. Masa tahun 2017, okay, masa tahun 2017, masa tu braces atas ni macam gigi belah atas yang pakai braces tu dah okey semua. And then I ada masalah gigi geraham. Gigi geraham bawah ni, belah bawah ni gigi geraham. Masa tu dia memang berlubang. Memang kena, sebab dia berlubang. And then masa tampal, I ada bad experience lah dekat masa kecil lah. Masa yang kan klinik gigi datang sekolah kita tu. So tampalan tu macam dah tak elok. And then dia berlubang. And then dah ada jangkitan kuman dekat dalam gigi I tu. Macam kat luar dia nampak elok, tapi sebenarnya bila x-ray kat dalam dah buruk tau kat belah dalam. Level sakit dia bukan biasa-biasa. Level sakit dia macam I tak boleh tidur malam. Memang I rasa I memang kena cabut. Doktor kata ada dua pilihan. First cabut, yang kedua tu kita nak buat root canal. Root canal maksudnya rawatan akar.
Perawatan akar ni dia macam okey untuk 2-3 tahun, lepas tu dia akan sakit balik and then you tu tak kena cabut. Tapi I fikir macam dia gigi geraham, lepas tu macam what, lepas ni I dah tak ada gigi lagi. Betul lah, dia tak boleh keluar gigi sebab tu gigi kekalan. And then I fikir, okay doktor, I cabut je. I cabut waktu tu dah lah waktu wedding my brother, and I tak ada happy-happy pun wedding dia. I tak pergi wedding dia, I pergi dia nikah je masa tengah sakit gigi gila-gila. And then bila dah cabut I punya gigi geraham pertama ni di sana, nampak ni kosong. Nampak muda-muda dah tak ada gigi kan. Pada muka siapa tu tak jaga kan. Okay, bila dia cabut gigi geraham pertama, doktor kata macam you kena pakai braces sebelah bawah sebab gigi I dah start bergerak. And dia macam, dia memang nampak tersusun, tapi doktor kata dari segi kunyahan, macam nak kunyah makanan tu dia tak betul-betul hancur. Okey lah untuk masuk perut tu, dia macam tak betul-betul lumat kunyahan tu. So I pun macam okey lah doktor, I kena pakai braces bawah. So tempoh dia dilanjutkan sekali lagi. So bila pakai braces bawah, baru dia macam betulkan balik gigi I. So nak dijadikan cerita kan, I kahwin tahun 2019, tapi I tunang tahun 2018. And then tahun 2018 tu tiba hari ni tunang, esok tu I ada appointment, and then doktor kata you dah boleh buka braces. So macam I happy, okay dah boleh buka braces. I happy sebab I dah boleh buka braces. Tapi waktu tu I tak fikir yang kena ada retainer. Okay, so doktor kata nak buat retainer ke tak. Masa tu retainer harga RM600. Tapi masa tu I memerlukan duit untuk kahwin. So I macam tak apalah doktor, tak buat retainer sebab duit tak cukup saya nak kahwin doktor, nak buat majlis kan. So I tak buat retainer. So masa first buka braces tu, gigi I memang cantik. I letak gambar kalau you all tengok. Memang cantik, tersusun rapi dan cantik lah kan. Kemas and makan pun sangat best. Tak ada braces, tak ada terselip mana-mana, tak ada jarang mana-mana. And now, setahun kemudian, lepas setahun lepas tu, dia bila I dah start makan benda keras-keras, and then I tak beringat untuk buat retainer pada muka aku. Duit dah ada tapi tak nak buat retainer, and I tak beringat. And then dia dah start gerak balik, dia dah start gerak semula. Dan bila dia gerak semula tu, dia dah start macam bila dia nak gerak balik tu, dia macam dah darah-darah tau. Macam ada darah-darah dekat celah-celah gigi. And then I dah start makan terselip macam sebelum pakai braces. Walaupun dia tak jarang macam sangat, tapi I rasa gigi I memang dah gerak balik. Memang ada kala dia akan sakit. Sakit dia macam kita pakai braces, dia nak gerakkan gigi tu, macam tu lah dia akan rasa sakit tu. And so gigi I sekarang dia dah tak macam dulu. Dia dah tak sekata macam dulu. So untuk braces journey I yang 3 tahun lebih ni, harga dia 5,000. Dia depends on klinik. Tapi you all jangan risau, you all kena bayar deposit je. Dan you all just kena bayar setiap bulan 150 or 100 ikut klinik. Dan yang bestnya macam ikutlah doktor yang korang sesuai ke tak. Pengalaman pakai braces ni bukan sekadar harga, korang kena pilih. Harga ya, memang korang kena pilih, tapi jangan pilih murah sebab biasa murah tu fake braces. Kalau yang betul-betul pergi klinik gigi lah, jangan pergi buat yang dekat Instagram yang jual macam tu. So yang first, harga. Ada je ikut harga mahal ke murah. Ada yang mahal, dan tengok jenis korang nak braces apa. Diamond ke, korang nak braces yang macam yang tak payah pakai besi tu ke. Dia banyak jenis. So kalau yang paling murah yang diamond tu lah, yang besi tu. So I pakai paling murah tu. Lepas tu, dan you kena pilih juga klinik yang berdekatan dengan rumah you. Tapi I punya klinik jauh sebab macam sebab I masa tu I practical. Tapi lepas tu I kerja dekat Muar. So sangat senang, klinik tu dekat dengan office I. Itu yang kedua. And yang ketiga, you kena pilih macam first time bila you pergi klinik tu, you kena tengok doktor tu okey ke tak. Doktor tu layan you macam mana, nurse tu semua layan you macam mana. So bila you rasa okey, you rasa best, you rasa seronok, you macam suka nak pergi klinik gigi untuk tukar braces or check braces. Macam
benda tu adalah membantu you untuk mengeluarkan ketakutan bila berada di klinik gigi. And then bila pakai braces ni memang scaling you kena buat 6 bulan sekali ataupun 5 bulan sekali. Dan you memang kena gosok gigi. Macam I bila pakai braces, kebersihan gigi sangat terjaga. Macam dalam handbag tu sentiasa ada dua brush gigi. Satu brush gigi besar, satu brush gigi kecil-kecil yang celah-celah besi tu. I sentiasa bawa benda tu. So memang kena sentiasa gosok gigi dan kena sentiasa kumur Listerine. Dan dia sangat membantu untuk kita menjaga kebersihan gigi bila kita pakai braces ni. Dan pakai braces ni sebenarnya bukan untuk bermegah-megah. Siapa nak pakai braces tu tak sakit. Tahu tak sakit, tahu tak mahal, tahu tak 5,000 tu aku boleh beli macam-macam benda selain daripada braces, you know. Tapi kita pakai braces ni adalah salah satu untuk membetulkan balik struktur gigi. Macam bukan kita mengubah apa-apa doh. Tak, tidak. Macam contoh, I sebelum pakai braces gigi I jongang ke depan, lepas tu dia jarang, lepas tu bila makan mesti terselit. Lagi-lagi I memang elakkan gila makan daging, you know. Memang terselit sangat-sangat. So macam bila dah pakai braces, so dia dah okay tau. Terus sekarang ni dia macam terselit sikit-sikit lah. So I kena pergi balik, I pergi kena jumpa dentist. Tapi I rasa I tak akan pergi dentist yang murah tu. Bukan sebab apa, bukan sebab tak suka, oh no, tidak. Sebab dia jauh. So I kena cari dentist area KL sebab I dah stay KL. Untuk I nak tanya dengan doktor apa yang I nak dengan dentist, apa yang sepatutnya I buat untuk masalah gigi I. Dan I rasa ada satu gigi I geraham ni dah bengkok ke atas. Dia dah berubah struktur tu. So masa pakai braces dia tak ada benda tu. So I kena fikir benda tu. So korang, untuk yang baru nak pakai braces ataupun tengah pakai braces, and keep it up, jangan jadi macam I. Please, kalau kita tahu dah, nanti kat situ, kat klinik tu you boleh tracking. You kena, contoh you dah setahun lebih, you tanya, doktor bila saya boleh buka braces? So doktor kata berapa bulan lagi, and tengok bayaran you macam mana dan nak habis ke tidak. So daripada situ korang kena fikir untuk kumpul duit nak buat retainer. Retainer ni kena pakai sebelum tidur ataupun waktu kita tak makan, macam tu. Sebab untuk bagi gigi tu dia berada dalam keadaan yang sama. Memang kena pakai sebelum bilik, tapi dia tak membebankan lah macam pakai braces tu. You kena pakai retainer tu. Dan daripada situ you boleh kumpul duit. You kena trace you buka braces bila. You dah boleh kumpul duit siap-siap. So jangan jadi macam I kumpul duit nak kahwin je, lepas tu I tak buat retainer, dan ya jadi gigi I yang sekarang dia okay. So tak ada siapa nak buang duit untuk buat 2 kali pakai braces. Tak ada. Tapi benda ni adalah macam, bayangkanlah I makan dah tak sekata, dia punya kunyah dah tak hancur, lepas tu terselit. Macam benda tu bahaya gila untuk sistem pencernaan. So tu saja I punya share about my braces journey, and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share video-video yang bermanfaat daripada Alisa Holiza channel. Kita jumpa lagi. Bye.